Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Nusalli wa sallim ala sayyidina al-amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah. Qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu al-'azim. Bahagia Tuan Imam Tuan Bilal, Muslim Jatuh Kuasa Surau, Muslimin Muslimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat sambung kembali dalam tafsir juzuk ke-28 surah Al-Mumtahanah. Kita sampai pada ayat ke-12 dan di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la ya'sinaka fi ma'ruf." Dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik. Baik. Kalau kita tengok perbincangan kita yang lepas tentang bai'ah, wanita yang beriman dengan Nabi SAW. Bai'ah wanita beriman dengan Nabi SAW. Telah dibincangkan bai'ah tersebut, dan kemudian dalam ayat ini Allah kata wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu sesuatu perkara yang baik. So ini di antara bai'ah wanita beriman ini dengan Nabi. Allah kata dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam suatu perkara yang baik. Maksudnya kalau diperintahkan satu perkara yang baik, dia tidak ada ni tak boleh tak patuh. Kalau diperintahkan suatu perkara yang baik, so dia kena patuh. Jangan kata kalau kita tengok mana-mana kepimpinan pun, sama ada lebih kat rumah tangga ataupun luar, sama je. Kalau contohnya suami perintah dia kepada isteri dia suatu yang tak bercanggah dengan syarak, kena patuh. Suami perintah isteri yang tak bercanggah dengan syarak, kena patuh. Tapi kalau yang bercanggah, maka tak wajib patuh. Kalau suami kita, abang tengok awak punya baju kurung ni, kalau fitting ikut body lagi comel. Sebab orang sekarang ni dia suka baju tu okey dah, tapi fitting ikut body. Saja dia pergi dekat tukang jahit tu, dia kata fitting ikut body maka yang ni kalau suami suruh isteri buat macam tu, tak wajib patuh. Tak wajib patuh. Sebab perintah suami ini perintah yang bercanggah dengan agama. Kalau perintah yang tidak bercanggah dengan agama, maka wajib patuh. Wajib patuh. Baik. Yang disebut dalam ni tentang tak boleh menderhaka kepada suatu perkara yang baik, iaitu setiap perkara yang sejajar dengan syariat ataupun tuntutan Allah. Contohnya yang kita bincang dulu, tak boleh menjerit-jerit, menangis, merobek baju umpamanya ketika ada kematian. Kan kita cerita masyarakat Arab dulu, dia kalau ada kematian dia suka meratap, dia koyak baju, dia menjerit-jerit. So ratapan itu bila Nabi kata tak boleh buat, maka dia kena patuh. Dia kena patuh. Sebab larangan Nabi ini terhadap suatu perkara yang baik, maka mereka wajib patuh. Sebab tu diriwayatkan Nabi SAW bahawa baginda bersabda, aku berbai'ah dengan kamu bahawasanya kamu tidak akan syirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Pertama sekali yang dibincang ni, masa bai'ah tu dia tak boleh syirik. Ini benda yang paling penting dalam Islam. Jangan lakukan syirik. Tuan-tuan, syirik ni dia menghapuskan semua amalan kita. Ni yang bahaya ni, syirik. Syirik ni nak kena hati-hati semua. Sama ada perkataan
perbuatan ataupun i'tiqad yang boleh menyebabkan syirik, ini kena hati-hati. So sebab itu bai'ah Nabi dengan para sahabat ini, pertama sekali jangan syirik. Jangan syirik. Sebab tu nak kena mengaji banyak benda ni. Mengaji tentang tauhid umpamanya. Mengaji tentang tauhid. Tauhid ni nak ambil manhaj salaf ke, manhaj khalaf ke, tak apa, dua-dua betul. Dua-dua betul. Kalau manhaj salaf, kalau bincang contoh ayat-ayat mutasyabihat, salaf ni daripada Nabi wafat sampai 300 tahun. So Nabi wafat sampai 300 tahun, generasi itu disebut sebagai generasi salaf. Lepas pada 300 tahun tu, generasi itu disebut khalaf. Ni pernah dengar salafi pernah dengar ni geng salaf ni. Ikut cara salaf. Maksudnya Nabi wafat sampai 300 tahun, itu salaf. Khalaf selepas 300 tahun. Jadi salaf ni, kalau kita tengok generasi terdahulu, kalau ayat mutasyabihat, contoh yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau generasi salaf, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, mereka tafsirkan apa? Tangan Allah. Boleh tak nak tafsirkan tangan Allah? Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Sebab yang kata tangan Allah ni siapa? Siapa yang kata tangan Allah? Allah sendiri. Bukan ulama mana-mana. Allah yang kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yang sebut tangan Allah ni siapa? Allah. Cuma generasi salaf ni bila sebut tangan Allah macam mana tak payah tanya. Yang tu tidak layak untuk kita bincang. Tak payah imagine apa-apa. Cuma Allah sebut tangan Allah, sudah, tak payah bincang panjang. So generasi salaf begitu. Kalau khalaf, mereka takwilkan yadullah, tangan Allah itu dengan kuasa Allah. Itu khalaf. Jadi kedua-dua ini betul. Tuan-tuan nak belajar yang salaf ke, nak belajar yang khalaf ke, dua-dua betul. So matlamatnya adalah untuk mengenal Allah. Mengenal Allah. Tuan-tuan nak belajar tauhid yang 3 serangkai tu ke? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat, ataupun nak belajar sifat 20, dipersilakan. Dua-dua betul belaka. Jangan sampai ada yang kata korang kalau tak belajar sifat 20 tak sah akidah korang. Jangan cakap begitu. Seolah-olah dia telah mengiktiraf yang tauhid 3 serangkai itu tak betul. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, mudah menuduh orang Wahabi. Orang yang dituduh Wahabi pun tak tahu dia Wahabi itu apa. Hak tuduh pun tak tahu Wahabi apa, hak dituduh pun tak tahu apa benda Wahabi. Orang Melayu kita beza pandangan je. Wahabi dia ni. Sebab tu sampai sekarang ni tuan-tuan di Malaysia, antara orang yang dituduh Wahabi, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Dr. Zahazan, ni mufti wilayah, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Tok Uni Aziz pun orang tuduh Wahabi, Tok Wajadi pun orang tuduh Wahabi. Tambah-tambah Tok Uni Aziz meninggal baru ni, tak nak talqin, orang kata Wahabi pula. Kau nak buat talqin, kau buatlah. Tak nak buat, sudah, apa masalah? Tak nak buat, tuduh Wahabi. Kacau macam tu. So tak perlu nak mewahabikan orang. Tauhid ni nak belajar yang salaf ke, nak belajar yang khalaf, kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul. So jangan kata kalau kau tak belajar sifat 20 tak sah akidah kau. Tak, salah. Kalau tuan-tuan pergi ke sebahagian tempat di Timur Tengah, saya masa kat Jordan tak belajar yang sifat 20 ni. Sifat 20 tak belajar. Belajar akidah manhaj salaf.
Kan? Bila belajar akidah kat sana, rasa dah mudahnya. Belajar tauhid, belajar akidah tak susah sangat. Tapi kita ni bila belajar sifat 20 ni, jadi susah kita. Bincang nak sifat 20, tak masuk takluk apa semua tu lagi tu. Dah pening lah. Ada mengajar sifat 20 kat sini? Ada? Peningnya tu kan? Masuk lagi takluk apa semua? Masuk tak? Tak masuk lagi. Tak masuk lagi pun pening ni. Pening kan? Contoh buat-buat angguk lah depan ustaz tu. Padahal tak faham tu. Buat-buat angguk. Pusing. Oh, pening. Padahal kalau belajar yang manhaj salaf ni, tak susah pun. Ya Allah, aku belajar dulu sifat 20 ni, punyalah pening. Bila belajar yang salaf ni dah mudahnya. Kadang-kadang anak muda jadi tak minat belajar berakidah ni sebab tu pusing. Sebenarnya Allah ada, lawannya tiada. Dia pening ustaz cakap betul, sebenarnya ada ke tak ada? Pusing. Jawab jelas lah. Tuan. So kita jangan mendakwa. Jangan dakwa kalau tak belajar sifat 20 tak betul akidah kau. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab tu orang kita ni mudah sangat nak mewahabikan orang. Saya paling tak suka kalau orang suka mewahabikan orang. Termasuk kalau orang tu ustaz sendiri pun. Orang-orang yang dituduh wahabi di Malaysia ni bukan calon-calon orang. Antaranya tuan-tuan Maulana Asri, kan ustaz yang kat Kelantan. Kenal kan? Tuan-tuan ni dalam YouTube tuan-tuan buka, dia mengajar Sahih Bukhari. Saya ni ustaz tuan-tuan, dengar Maulana Asri mengajar Sahih Bukhari tu, kita dengar tu rasa, ya Allah, aku macam tak ada ilmu. Dengar Maulana Asri mengajar. Ustaz Fauzi Abdul Qadir mengajar sini kan? Ustaz Fauzi Abdul Qadir pun duduk di Mengadap ni. Maulana Asri duduk mari KL, yang tiap-tiap bulan ada datang KL. Ustaz Fauzi Abdul Qadir pun pergi belajar tu. Maulana Asri tu, alim sungguh, bab hadis sangat alim. Orang macam tu dituduh wahabi, payah tu. Hanya kerana berbeza pandangan. Sedangkan beza pandangan tu biasa dalam masyarakat kita. Dalam Islam, beza pandangan tu biasa sebenarnya. Tapi masyarakat kita dilihat satu yang luar biasa. Kita mesti ikut mazhab Syafi'i. Betul, memang mazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa bahagian yang kita tak ikut mazhab Syafi'i. Ada. Zakat umpamanya, ada yang kita tak ikut mazhab Syafi'i. Perbankan, muamalat perbankan tu, berapa banyak yang tak ikut mazhab Syafi'i. Maka belakang dada, jangan kerana seseorang tu berbeza pandangan kita tuduh habislah. Tak kena. Tuan-tuan kalau tengok trend dalam dunia ni, orang yang suka tuduh Wahabi ni pertama sekali Syiah. Syiah nak jatuhkan hukuman bunuh kepada Sunni di Iran, dituduh di Wahabi. Yang kedua, yang selalu menuduh Wahabi ni musuh Islam. Tuan-tuan Google dalam internet, Parlimen Eropah umpamanya, dia kata Wahabi Terrorism, pengganas Wahabi. Tuan-tuan berpasan, kita pula masuk dalam bangkang ni. So tak perlu nak Wahabikan orang. Dia tak, ini ada melibatkan akidah. Sampai kadang-kadang mereka mengkafirkan Imam Ibn Taymiyah. Kacau. Mengkafirkan Imam Ibn Taymiyah, seorang ulama hebat yang turut berjihad. Tuan-tuan nak jumpa ulama dalam masa yang sama dia berjihad, payah. Imam Ibn Taymiyah adalah antaranya. Dia tak ada ulama mengkafirkan Imam Ibn Taymiyah. Tuan-tuan, Imam Syafi'i pun ada orang kata sesat di zaman dia. Imam Bukhari, kitab hadis ni, ulama kata kitab yang paling sahih selepas Al-Quran ialah kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari tu pun ada orang tuduh sesat di zaman tu. Kalau nak kira tuduhan-tuduhan tu tuan-tuan, berapa ramai ulama yang telah dituduh sesat oleh musuh masing-masing. So tak kena.
Tak kena benda macam ni. Baik. Kemudian aku berbaiat dengan kamu bahawasanya kamu tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Kemudian Hindun binti Uqbah tampil kepada Nabi SAW. Beliau memakai niqab kerana khawatir dikenali oleh Nabi lantaran mengenangkan perbuatannya terhadap Hamzah dalam peristiwa Uhud. Hindun berkata, demi Allah, kami tidak akan menyembah berhala. Kami mendapati engkau berakad setia dengan kami di atas perkara yang tidak sama dengan golongan lelaki. Engkau berakad setia dengan mereka di atas Islam dan jihad sahaja. Kemudian Nabi berkata, janganlah kamu semua mencuri. Baik, jadi bila Nabi nak berbaiat dengan golongan wanita, Nabi kata jangan mensyirikkan Allah. Kemudian Hindun binti Uqbah. Hindun ni siapa? Hindun binti Uqbah. Beliau adalah ibu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Hindun ni suami dia itulah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masuk Islam lewat semasa selepas pembukaan Makkah. Abu Sufyan masuk Islam. Hindun pun masuk Islam. Jadi bila Nabi berdialog dengan wanita ni masa berbaiat tu, Hindun dia pakai purdah. Dia segan dengan Nabi. Takut-takut Nabi tahu dia, kan? Sebab dialah yang telah mengupah seorang hamba membunuh Sayyidina Hamzah ketika peristiwa Uhud. Yang upah bunuh tu betul, tapi kalau belah, ambil hati, mamah, buang tu, itu salah. Itu salah. Dan bila dikaji, dia ada kaitan dengan unsur-unsur Syiah yang menyebarkan untuk memburukkan Hindun. Upah tu betul, tetapi bukan Hindun yang belah dada Hamzah, Sayyidina Hamzah, kemudian mamah hati. So itu Hindun tidak buat. So kenapa cerita tu dibesarkan sampai kepada masyarakat kita? Sebab Syiah nak memburukkan Hindun. Kenapa Syiah nak memburukkan Hindun? Sebab Hindun adalah Muawiyah bin ibu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa Hindun nak Syiah nak memburukkan Muawiyah? Sebab Muawiyah berlaku perselisihan dengan Sayyidina Ali, sehingga menimbulkan perang Siffin. Jadi Sayyidina Ali ni sangat diagungkan oleh pokok Syiah. Jadi bila Sayyidina Ali berlaku pertembungan dengan Sayyidina Muawiyah, maka Syiah menyokong Ali. Jadi nak memburukkan karakter Muawiyah ni, mereka cerita macam-macam. So mereka Syiah ni bukan memburukkan karakter Muawiyah saja, mereka juga memburukkan karakter ibu kepada Muawiyah, iaitu Hindun binti Uqbah. Ini nama dia character assassination, pembunuhan karakter. So pembunuhan karakter ini bukan hanya berlaku zaman sekarang, bukan hanya Yahudi, yang orang yang mengikut sistem Yahudi saja. So character assassination ini juga dilakukan oleh pokok Syiah, pokok Yahudi. Dia bunuh karakter supaya orang tak hormat. Setiap hari keluar, dia jahat, dia liwat, dia jahat, dia liwat, dia jahat, dia liwat. Contohlah, orang tengok rasa tak hormat, tengok nampak ada janggut liwat, aku benci dia ni. So character assassination, pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Sebab itu tuan-tuan, Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masyarakat kita Melayu, orang tak nampak dia hebat. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan ni adalah penulis wahyu pada Nabi. Nabi lantik Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi bagi kepercayaan pada dia, bukan calang-calang, untuk menulis wahyu. Maksudnya nak tulis wahyu ni orang kepercayaan Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kalau kita tengok orang Malaysia, ada orang yang letak nama dia Ali, anak dia nama Ali.
Tuan-tuan pernah jumpa tak orang letak nama anak dia Muawiyah? Setakat ni saya tak jumpa lagi. Kita belajar sejarah masa sekolah menengah tu pun, kan peristiwa tahkim antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Muawiyah melakukan kecoh untuk menang dalam peristiwa tersebut. Sahabat Nabi bukan kaki bohong lah, bukan kaki coh orang. Tetapi sejarah yang kita belajar, Muawiyah ni kecoh untuk menang dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan tengok. So pembunuhan karakter Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan mereka bunuh Muawiyah saja karakternya, mereka bunuh lebih awal lagi, iaitu Hindun binti Utbah. Sebab tu berita Hindun binti Utbah yang belah Sayyidina Hamzah, mama hati, kita dengar nama Hindun ni rasa jijik sungguh. Nampak jijik sungguh. Sedangkan kalau cek semula apa yang dilakukan tak betul. Maksudnya yang kata Hindun belah mama hati ni tak betul. Tuan-tuan puan dan puan sekalian, so Hindun ni dia di kalangan sahabiah ataupun sahabat Nabi di kalangan wanita. Sahabat Nabi ni. Kalau sebut sahabat, orang yang pernah atau orang yang hidup zaman Nabi, pernah bertemu Nabi dan beriman dengan Nabi. Tiga benda ni. So kalau ada tiga benda ni, dia sahabat. Kalau dia hidup zaman Nabi, pernah bertemu Nabi tapi tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa, itu bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab hidup zaman Nabi, pernah jumpa Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi.